Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Mastura, guru bagi subjek Reka Bentuk Teknologi, Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 tahun ni. Okey, jadi kita tahun ni belajar untuk tahun 4 belajar RBT sahaja. TMK memang dah tak ada subjek TMK. Awak hanya belajar RBT sahaja, Reka Bentuk Teknologi. Okey, jangan tanya Ustazah bila nak belajar TMK. TMK tak ada sayang, awak silibus baru. Sejak tahun lepas memang dah tak ada TMK untuk tahun 4. Okey, untuk RBT, apa yang awak pelajari? Okey, ada 6 unit utama awak pelajari untuk RBT. Pertama adalah keselamatan bengkel. Ini penting sebab dalam bengkel banyak alat-alat yang bahaya. Jadi awak perlu mematuhi peraturan bengkel supaya semua berada dalam keadaan selamat. Dalam bengkel ada alat elektronik, ada alat pertukangan, ada alat jahitan, semua tu kita semua saya akan ajak awak akan pelajari. Okey, kemudian unit 2, pengenalan kepada reka bentuk. Apa tu? Nanti kita belajar unit 2. Yang ketiga, unit 3, pengenalan kepada teknologi. Yang keempat, reka bentuk pembungkusan. Apa benda ni? Kejap bentuk, kejap bungkus. Ya, kita akan belajar. Ini adalah antara produk yang awak akan keluarkan. Okey, kemudian reka bentuk makanan dan akhir sekali reka bentuk pengaturcaraan. Okey. Jadi nampak macam sikit awak punya tajuk ni, tetapi sebenarnya satu tajuk sebenarnya perlu huraian yang panjang. Okey. Jadi kita tengok hari ni kita belajar sikit keselamatan bengkel. Okey, bagi keselamatan bengkel, muka surat yang ke berapa ni? Kita tengok muka surat yang ni pendahuluan. Okey, ni masih pengenalan, yes. Muka surat yang kedua, keselamatan bengkel. Kalau dalam muka surat ni, cikgu yang mengajar RBT adalah Cikgu Nasir. Dan antara peraturannya, beg tidak boleh bawa masuk ke dalam bengkel. Dan awak perlu masuk mengikut peraturan. Okey, tadi dalam bentuk dialog, dan kita terus fokus kepada poin-poin peraturan keselamatan bengkel. Okey, jadi peraturan pertama, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Peraturan yang kedua, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Untuk makluman murid-murid, memang bengkel RBT tiada langsir. Tak boleh ada langsir. Bengkel RBT memang tak ada langsir. Semua bengkel RBT di Malaysia tak ada langsir. Sebab kita banyak projek kita akan lakukan dalam bilik RBT, termasuk pertukangan. Jadi kalau habuk-habuk tu tidak sesuai, tidak bagus untuk kesihatan. Jadi peraturan yang ketiga, mesti bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Seterusnya, yang tadi Cikgu Nasir ada sebut, letakkan beg di tempat yang disediakan di luar, jangan bawa masuk dalam bengkel. Kemudian, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Jangan main ambil je. Walaupun gunting, di bilik RBT mesti minta izin dengan guru, dan patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Jangan terus masuk, mesti ada guru dan mendapat arahan untuk masuk ke dalam bengkel. Nanti awak dah masuk sekolah, kita dah boleh belajar macam biasa secara bersemuka. Kita akan masuk ke bengkel. Dan
Tadi peraturan bengkel. Yang seterusnya ni adalah peraturan untuk keselamatan diri. Untuk keselamatan diri, dia ada ada beberapa peraturan. Tadi untuk awak masuk bengkel, ini keselamatan diri awak. Apa yang awak perlu siapkan untuk masuk ke bengkel, dan peraturan keselamatan alatan. Alatan tu kalau awak guna, apa yang perlu awak lakukan. Ada nampak alatan yang pelik sikit, apa yang awak perlu lakukan. Okey, kita tengok peraturan diri. Dia ada 3 peraturan utama. Pertama adalah pakai kasut dan pakai pakaian dan kasut yang sesuai dalam bengkel. Jangan pakai selipar. Tak boleh pakai selipar. Awak pun pergi sekolah mesti pakai kasut. Okey, jadi antara kesesuaiannya mesti pakai apron. Okey, kemudian ikat dan masukkan tudung ke dalam apron. Perempuan semua pakai tudung. Masukkan dalam apron. Dan bagi perempuan yang tidak memakai tudung, mesti ikat rambut yang panjang. Sekolah kita semua pakai tudung bagus, semua cantik-cantik. Jadi ini 3 peraturan utama untuk diri sendiri. Kemudian peraturan keselamatan alatan. Ada 7 peraturan. Pertama, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Jangan main guna je, kena tanya cikgu, ustazah ini macam mana nak gunakan. Kemudian berhati-hati semasa menggunakan alatan. Baik gunting awak pun mesti hati-hati. Okey, laporkan alatan yang rosak ataupun hilang kepada guru. Seterusnya, bersihkan alatan selepas digunakan. Okey, yang kelima, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Yang keenam, gunakan alatan dengan cara yang betul. Okey, dan yang terakhir, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Okey, yang ketujuh ni memang dilarang sama sekali. Kalau ustazah nampak awak main-main dengan alatan, bergurau dengan kawan dengan alatan RBT, awak dilarang guna. Sebab banyak alatan dalam bengkel RBT, termasuk pen 3D. Yang ada alatan dalam bengkel sekarang, pen 3D, mesin jahit tekan tu, semua ada dalam bengkel RBT. Okey, jadi kita hari ni belajar tadi peraturan bengkel, peraturan keselamatan diri dan peraturan keselamatan alatan. Okey, ini adalah kerja awak hari ni, yang mana ustazah nak awak, ustazah yakin ustazah awak mesti ada satu buku tulis untuk PKP ni. Ustazah nak awak salin. Pertama, peraturan keselamatan bengkel. Okey. Awak kena salin dalam buku tulis peraturan keselamatan bengkel. Ustazah tunjuk. Okey, jadi awak tulis. Okey, buku tu kalau buku PKP ke buku RBT, kau boleh buku RBT memang ustazah nak ada satu buku RBT. Okey. Pertama, keselamatan bengkel. Peraturan keselamatan bengkel. Tak keluar pula pensel ustazah ni. Okey, tak apa. Okey, ustazah type je. Okey. Untuk RBT. Okey, buku RBT Okey.
Peraturan awak tulis macam ni. Peraturan keselamatan bengkel. Nombor 1. Apa dia tadi? Nombor 2. Okey. Tadi peraturan keselamatan bengkel, awak keluarkan buku teks. Malam awak dah terima buku teks. Okey, patuhi. Awak salin. Patuhi, pendek-pendek je sebenarnya. Walaupun nampak macam banyak muka surat, tapi pendek-pendek je. Semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Kalau awak belajar secara bersemuka pun, Ustazah memang akan suruh awak salin untuk peraturan-peraturan ni, supaya awak ingat. Okey, nombor 2, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Okey, yang ketiga apa? Yang ketiga, okey, bersihkan apa. Okey, kemudian rujuk lagi buku. Surat seterusnya, letakkan apa. Okey, yang kelima, gunakan alatan apa. Okey, yang keenam, patuhi arahan. Okey, seterusnya. Tadi peraturan keselamatan bengkel. Okey, tajuk mesti gariskan Okey, seterusnya adalah peraturan keselamatan diri. Gariskan tajuk. Okey, kemudian ada 3 sahaja. Pakai pakaian yang apa. Kemudian ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Yang keempat, ikat rambut. Okey, dan yang terakhir adalah peraturan keselamatan alatan. Okey, jangan lupa gariskan. Nombor 1, bertanya dan minta tunjuk ajar. Okey. Nombor 2, berhati-hati. Okey, nombor 3, laporkan. Yang keempat, bersihkan alatan. Yang kelima, simpan alatan di tempatnya semula. Yang keenam, gunakan alatan dengan cara yang betul. Yang ketujuh, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Ini sahaja. Jadi, salin peraturan keselamatan bengkel, peraturan keselamatan diri dan peraturan keselamatan alatan. Okey. Dan tak perlu tunjuk Ustazah gambar hasil kerja awak, sebab hasil kerja awak akan setiap hari Ahad awak boleh hantar ataupun ambil kerja rumah di sekolah. Jadi yang awak tulis ni perlu hantar nanti hari Ahad depan. Tak perlu ambil gambar tunjuk pada Ustazah. Okey, itu saja. Assalamualaikum.